الأنبياء والمرسلين والملائكة مقربين والقربين وعلى سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وإلى بقية الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، خصوصا إلى روح عزيزا عبد الرزاق شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Muslimin dan muslimat rahimakumullah, kita sambung perbahasan pada malam ini di bawah tajuk Muslim di sudut akidah. Beberapa hari yang lalu, yakni pada hari Rabu, selepas saya meninggalkan Hospital Sultanah Bahiyah menziarahi almarhum yang pada waktu itu sedang nazak, hari Rabu malam, Saudara Yasir telefon saya dan memohon kepada saya untuk menggunakan buku ini, Pustaka Salam. Walaupun saya punya buku Dewan Pustaka Fajar, dibandingkan dengan Pustaka Salam tiadalah lari jauh mana, cuma wordingnya saja sedikit berbeza. Tajuk sama, ayat Quran sama. Yang saya baca bulan lepas, buku saya inilah warna hijau, kegemaran saya. Tapi oleh kerana kata saudara Yasir, dah order tu hak ni yang sahabat tu bagi, so saya kena berkorban. Saya kena ikut jamaah suara ramai, maka kena baca yang ini. Mana-mana muslimin muslimat yang ada buku hijau ni boleh rojok, cuma dia tak lari jauh. Walaupun wording dia ada sedikit lari, namun ayat Quran dia sama, mesej dia sama, itu saja. Takkan saya nak baca yang ni, tuan-tuan menghadap yang ni. Di sudut jamaah mesti diutamakan, pencapaian didahulukan. Maka saya kena ikut jamaah. Maka seluruh jamaah dah buku ni saya korbanlah, simpanlah Dewan Pustaka Fajar saya, dan Yasir serah saya buku ni melalui sahabat sebentar tadi. Dan inilah yang akan kita hurai, insya-Allah ta'ala. Baik, kita sambung dengan melihat muka surat 15, buku yang baru, Pustaka Salam, di mana kita akan mula melihat mukadimah tu. Saya dah baca bulan lepas, saya dah baca bulan lepas, dan kita terus kepada ciri-ciri yang ada di dalam menjadikan akidah kita benar-benar Islam, Muslim di sudut akidah. Ada lebih kurang 19 benda yang kita kena buat, yang digariskan oleh almarhum Al-Ustaz Fathiyakan, pengarang kitab ini. Baik, kita pergi kepada yang pertama, untuk menjadikan akidah saya benar-benar diiktiraf sebagai akidah seorang Muslim.
saya mestilah yang pertama mengimani dan meyakini bahawa pencipta alam sejagat ini ialah Allah yang maha bijaksana. Itu yang pertama sekali dalam menjadikan iman akidah kita benar-benar suci Muslim, iaitulah meyakini dan mengimani bahawa pencipta alam ini tak ada lain dah, Zat yang maha zat. Nama zat itu Allah. Allah tu apa? Nama zat yang maha zat tu lah. Nama dia Allah, Ismun Jalalah. Tak boleh orang nama dia nama siapa? Allah. Tak mampu. Dia boleh ambil Abdullah, boleh. Short form dia Paklah. Abdullah atau Paklah. Maknanya dia boleh ambil Allah, tapi letak Abdu, hamba tu depan, tu dia duduk. Tak boleh Allah sahaja. Sebab Allah tu isim jalalah, dan Allah itu zat yang maha zat. Nama zat yang maha zat itu Allah. Kalau orang tanya Allah itu apa? Tuhan. Apa Allah itu? Nama bagi zat yang maha zat. Itu jawab dia. Kita meyakini bahawa dialah Allah, dialah pencipta bagi alam ini. Itu asas kepada akidah. Daripada sekecil-kecil butir pasir halus hatta termasuk atom, substate yang kita belajar di sekolah, sama ada ianya perkara-perkara yang berhubung dengan atom dan sebagainya, sampailah kepada langit yang luas. Wajib kita beriman Allah pencipta segala-galanya. Allahul ladzi khalaqas samawati wal ardh. Dialah Allah khalaqas samawati wal ardh. Banyak ayat di dalam Al-Quran. Baik. Maha mengetahui dan tidak memerlukan pertolongan orang lain. Wajib yakin Allah zat yang maha zat ini maha mengetahui, yakni dia berilmu, alimun, qauluhu aliman. Itu dalam sifat 20, iaitulah sifat ma'nawiyah. Keadaan Allah, dia maha mengetahui. Kita pun tahu juga, tapi berbeza tahu kita dengan Allah. Kita tahu disebut dengan tahu ijmali. Allah Ta'ala mengetahui disebut dengan mengetahui dia tafsili. Dia kena belajar tauhid. Tahu secara ijmal. Contoh, tuan-tuan tahu saya Abdul Halim bin Muhammad Nasir, tu saja, aka Halim Nasir. Orang Kedah dia lagu tu, R jadi Siak, Halim Nasir. Tuan-tuan tak tahu bila tarikh lahir saya, rahsia. Tahu saya duduk Sungai Petani, boleh jadi tak tahu rumah saya di mana, lorong mana saya duduk. Tahu saya duduk Bandar Laguna Merbuk, lorong belah mana tak tahu. Tahu saya tu demikian, takat tu aja dipanggil ijmali. Allah Subhanahu wa ta'ala tahu dia tafsili. Surau ni saya tahu, surau Kuala Bekah. Saya tak tahu tahun berapa dibina batu asas dia. Allah Subhanahu wa ta'ala maha mengetahui butir pasir dia, banyak biji batu dia, berapa dah air yang telah digunakan, berapa duit air, berapa duit elektrik. Apatah lagi 1 Oktober bil elektrik berwajah baru. Dia habaq dalam internet, bil elektrik tu wajah baru dia.
Apa wajah bambu? Apa kita takut takrif bambu ya? Apa dia wajah bambu? Macam tuan-tuan, Allah Maha mengetahui elektriknya berapa, Allah Maha mengetahui segala-galanya. Tu dia panggil tafsili, tu zat yang maha zat. Saya tak tahu berapa dah bayar elektrik, saya pun tak tahu sebulan. Allah Maha mengetahui. Tu dia duduk. Maka Allah itu demikian sifatnya yang menciptakan alam yang maha luas, yang cukup hebat ini. Baik, kesemua ini dan tidak memerlukan pertolongan orang lain. Bukan kata dia maha mengetahui, dia cipta alam ni, dia tidak perlukan pertolongan orang lain. Kenapa? Sebab dia zat. Dia zat yang maha zat, dia bukan makhluk. Dia bersifat dengan sifat kesempurnaan, tapi dia zat yang maha zat. Antara sifat dia qiyamuhu ta'ala binafsi, diri Allah dengan zat dia sendiri. Dia tak perlu pertolongan makhluk. Itu Allah. Apa kita nak bayang? Transcendent kata orang putih. Satu kuasa yang amat luar biasa, kata bahasa Inggerisnya, yang tak mampu untuk dibayangkan. Kerana setiap penciptaan dia, dia tak pernah minta tolong pada makhluk dia. Iza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Dia nak buat benda tu jadi, dia hanya firman kun, jadilah, fayakun, jadi terus. Melayu dia guna ayat ni lah waktu dia tulis nombor ekor. Kun fayakun dia tulis. Orang ajaknya Melayu. Dia guna hatu kun fayakun berkat doa baginda Ali. Apa Syiah? Tuan-tuan, nak sebut bagaimana Allah maha berkuasa, dia maha mengetahui, dan dia buat walau halu apa pun dia tak perlu makhluk nak tolong dia. Kita lain, sebab kita makhluk. Bila makhluk, we need each other. Kita perlu sesama kita dalam merealisasikan kehidupan. Orang yang nak isap okok, lighter hilang, dia kena minta tolong, pinjamkan lighter. Dia tak boleh kun fayakun okok terbakar sendiri. Tak ada. Dia kena minta tolong. Ada lighter tak bang? Dia minta tolong. Allah, dia tak minta tolong dengan makhluk dia, sebab dia zat yang maha zat. Subhanallah. Kesemua ini dapat dibuktikan melalui keindahan, kerapian dan keselarasan alam ciptaan Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Karim. Bukti kata Allah maha bijaksana. Bukti kata Allah tak perlu pertolongan makhluk. Subhanallah. Kata Fathi, almarhum Fathi, ya kan, kamu tengoklah alam yang cukup rapi ini, alam yang cukup indah ini. Cantik tuan-tuan. Cukup dengan apa yang pernah disebut oleh Imam Ghazali rahimallahu ta'ala di dalam Ihya Ulumuddin. Imam Ghazali kata, bagaimana kamu nak bayangkan kehebatan diri apabila kamu melihat sebuah lukisan yang amat cantik. Seorang yang melukis, katalah dia lukis gambar potret Mona Lisa, atau dia lukis gambar cantik-cantik, kita tengok tu terharu. Kata Imam Ghazali, bagaimana kamu nak bayang pelukis dia dalam keadaan dia melukis dengan begitu cantik? Kata Imam Ghazali, alam yang kita lihat ini seumpama lukisan. Cantiknya alam ini, bagaimana kamu nak bayang penciptanya? Allahu Akbar tuan-tuan. Alam ni indah tak? Allahu Akbar. Indahnya alam. Nak tahu alam ni indah, dia kena berjalan, bukan melorok kepala bekah je. Dia kena berjalan
Sekali kita kena snorkeling, sekali-sekali kena pergi Pulau Redang, sekali-sekali pula perhentian, sekali-sekali kita kena berjalan jauh. Maka nangin afalam yasiru fil ard fayanzuru. Allah kata jalan atas muka bumi dan tengok, perhati tengok. Cantiknya alam, ikan-ikan di laut, birunya, cantiknya, biru dalam laut lah, biru luar tak berapa elok. Cantik ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Indah dia susun tu, dia cipta tu, kita tengok indah. Allahu Akbar, tuan-tuan. Tak dapat nak bayang kalau bulan mengambang penuh, subhanallah. Kita berada di Mina 13, 11, 12, 13. Kita berada di Mina, tengok bulan mengambang, la ilaha illallah, cantiknya, subhanallah. Kita balik ke Makkah, kita bawah kapal tengok bulan mengambang, subhanallah. Dan teringat bulan di Malaysia. Allahu Rabbi, cantik dia ciptaan Allah, indah. Kenapa? Kerana Allah itu dia indah, dia jamil, kata Nabi. Allah tu cantik, jamil. Allahu Akbar. Alam ini indah. Kemudian alam ini dengan keserapian dia, rapi Allah Ta'ala cipta. Sebab itu antara sifat golongan ulil albab. Dalam Quran ada istilah ulil albab. Ulil albab ni, kalau tuan-tuan muslimat baca Quran, dia banyak merujuk kepada suatu proses merenung-renung penciptaan Allah. Kita ambil ayat. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Di hujung surah Ali Imran ayat 190, 191. Allah kaitkan ulil albab ni dengan inna fi khalqis samawati wal ard, iaitulah orang yang pandai menggunakan akalnya dalam melihat keagungan Allah. Antara benda dia tengok ialah khalqis sama, penciptaan langit. Dia bukan tengok saja rapinya langit yang disusun oleh Allah. Dia berfikir di garisan 0 degree khatulistiwa. Dia berfikir selalu yang turun hujan. Apabila naik sikit garisan sartan, garisan jadi, apa semua naik sikit 23 darjah ke atas, maka yang turun ialah salji. Allahu Akbar. Apakah ada dua Tuhan? Tuhan salji itu lain, Tuhan hujan itu lain. Tak, Allah yang esa, subhanallah. Dia berfikir, subhanallah. Langit yang satu yang Allah buat. Ulil albab. Dia jumpa Allah, dia nampak Allah. Sebab itu bukan susah nak berkenalan dengan Allah. Penciptaan yang ada cukup. Dia melihat pula fil ard, bumi yang Allah cipta, subhanallah, dengan gunung, ganang, laut, sungai, termasuk sungai Limau yang akan kita pergi tak lama lagi. Pertahankan kemenangan itu insya-Allah ta'ala. Tuan-tuan, dia tengok semua cantiknya ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala, rapinya apa yang dicipta oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam bentuk-bentuk yang begitu hebat. Kemudian disebut juga dengan keselarasan alam ciptaan Allah. Alam ni Allah buat dengan begitu cantik, ada penyelarasannya. Tak ada kelang kabut, berterabur sana, berterabur sini, tak ada. Cantik Allah Ta'ala buat. Semuanya dalam bentuk yang dapat dilihat oleh manusia. Subhanallah. Tak dapat kata-kata apa kita nak sebut, tak mampu. Melainkan fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Maha suci Allah, ahsan, sebaik-baik pencipta. Itulah Allah. Selaras alam ni elok. Tak ada berlaku benda-benda yang boleh
seperti mana gugurnya bintang ke matahari. Itu bila tiba kiamat, bila sampai masa itu akan berlaku. Tapi kita tengok cantik, subhanallah, ada sistem undang-undang dia, penyelarasan yang Allah Ta'ala cipta. Sistem dia hebat. Kita di Malaysia mungkinlah tak rasa. Abang-abang yang mungkin pernah belajar di luar negara, kita menghadapi 4 season. Kita dapat rasa 4 season. Alhamdulillah saya dapat rasa 4 season waktu mengaji. Alhamdulillah. Kita melihat penyelarasan alam ciptaan Allah. Apabila nak mari saja musim gugur, autumn, musim gugur, selepas daripada summer dia datang autumn, and then dia winter, and then dia spring. Bila autumn, iaitu musim gugur selama 3 bulan, cuaca mula sejuk, kita akan lihat pokok mula menggugurkan daun dia. Pokok jadi botak habis. Sistem Allah buat. Pokok tu gugur, tak ada apa, daun-daunnya gugur. And then masuk winter, salji turun. Kemudian masuk spring, musim bunga. Bila masuk spring, subhanallah, tanpa dibaja, tanpa disiram, bunga keluar. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Karim, siapa yang susun? Penyelarasan itu di sudut pokok. Belum lagi kita bersembah penyelarasan kehebatan Allah yang menyelaraskan alam ini. Kalau kita nak bahas di sudut binatang-binatang, seperti lebah, ada masa dia akan terbang in group untuk mencari madu dan pulang ke sarangnya dalam certain time yang Allah suruh dia pergi. Kita tengok ikan Solomon umpamanya, ikan dalam bentuk ikan salmon, ikan sardin ini, bagaimana dia sampai satu stage dia nak bertelur, maka dia terpaksa lawan arus. Dia akan lawan arus, dan waktu dia lawan arus itulah tak semua akan sempat untuk menetas bertelur. Sebaliknya waktu dia lawan arus sungai ini, sudah berdiri di kiri kanan, beruang-beruang menanti untuk mensyahidkan ikan itu. Subhanallah. Persoalannya, bila beruang itu tahu ikan itu nak naik? Allahu Akbar, walillahil hamd. Beruang tu bawa anak, kau tengok National Geographic. Mengalah tengok waktu berapung, tengok hal sedap sikit. Tengok karut media, itu dia tengok bang. Tengok hak bagi bernafaat. Tengok beruang tu dia tunggu aja. Ikan tu nampak dia pegang, relax dia makan bagi anak dia. Lepas tu sandar kat pokok dia serokok. Beruang tu steady aja. Siapa yang suruh beruang tu pergi sungai? Mana dia tahu itulah season dia, itulah musim dia? Mana dia tahu? Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Tuan-tuan bayanglah, ilaha illallah. Tuan-tuan bayang pulau terbesar dalam dunia, nama dia Australia. Australia winter bulan 6, Europe, Amerika winter bulan 12. Salji yang sama, bumi yang sama, langit yang sama. Tapi Australia bulan 6 winter, bulan 12 sama. Europe, UK, Amerika bulan 12 winter, bulan 6 sama. Yang Australia bulan 6 turun salji, Amerika bulan 12 turun salji. Salji yang sama, langit yang sama, bumi yang sama, kerana Allah yang besar. Allah. Sebab itu kita baca Fatihah, Rabbil Alamin. Rabb itu mufrad, satu. Jamak dia arbab. Arbab, Tuhan-Tuhan. Rabb, satu Tuhan. Sebab itu Rabbil Alamin. Alam ini satu aja Tuhan dia, kerana Rabb. Baik itu Nabi Yusuf alaihi salam ketika dihumban dalam penjara, turut sama berada dalam penjara sel Nabi Yusuf ialah 2 orang bantuan. Tuan-tuan tengok Quran, surah Yusuf ayat 39. Tuan-tuan muslimat tengok bagaimana Nabi Yusuf mendidik manusia. Apa dia benda mula-mula dia ajar? Dia 3 orang lah dalam sel tu. 2 orang ni memang kawak sungguh lah.
curi getah skrap, 2 orang ni curi rokok di surau. Orang sujud je, orang kadang rokok letak atas, letak belakang apa, sujud dia kebal rokok bawa belakang. Dia duduk dengan kawat 2 orang. Tengok bagaimana dia tarbiyah. Asas pendidikan Nabi Yusuf. Dia ajar apa? Ayat 39 surah Yusuf. Ya sahibai sijni a'arbabun mutafarriquna khairun amillahul wahidul qahhar. Itu dia ajar. Dan dia guna bahasa paling indah. Tengok pangkal ayat. Dia sebut ya sahibai sijni, wahai 2 orang sahabatku, satu bilik, satu sel dengan aku. Dia guna kalimah sahabat. Cara dakwah. Dia tak kata wahai 2 ekor confirm kawat. Pada nak lelok dah. Dia tak hina kawan 2 orang ni. Itu dia. Macam Rasulullah, bila seorang sahabat datang bawa risalah Luqmanul Hakim, dia mai jumpa Nabi. Dia kata, ya Muhammad, dia tak Islam lagi. Kata, ya Muhammad, di tangan saya ni ada nasihat-nasihat Luqman Al-Hakim. Surah Luqman. Luqman ni orang Afrika, Negro. Dia sezaman dengan Nabi Daud alaihi salam. Tapi dia tidak Nabi. Allah beri dia kehebatan dalam menyampaikan hikmah, maka dipanggil dia Luqman Al-Hakim, Luqman yang bijak. Baik, dia setengah pandangan menyebut bahawa Socrates banyak mengambil ucapan Luqmanul Hakim. Socrates, falsafah Greek, banyak mengambil ucapan Luqman lalu diberitahu kepada manusia. Sebenarnya Socrates sendiri meniru Luqman 100%, not even 91, 100% kata ulama. Bukan kata 91%, 100% Socrates mengambil, menciplak daripada Luqmanul Hakim. Lalu sahabat ni datang, dia bawa risalah. Dia kata ke Nabi, ya Muhammad, ni saya bawa risalah Luqman, cantik nasihat. Nabi kata, tengok Nabi. Nabi kata, alhamdulillah, yang dekat awak ni, awak pegang memang baik. Risalah Luqman memang baik, tapi dekat saya lagi baik. Saya ada lagi baik, kata Nabi. Nama dia Quran. Nampak Nabi tak pelekeh dia. Nabi kata, bagus, yang ada ni cantik dah, tapi dekat aku lagi bagus. Nama dia Quran. Islam kawan. Itu Nabi apa pun. Ada lempar ni. Macam tu kaedah. Orang nak berhenti rokok pelan-pelan. Dengan marah dia turun lawan puang hajak, nak mampu puang berlubang. Pelan-pelan suruh dia berhenti satu-satu. Mula-mula suruh berhenti beli, tapi minta ke orang. Itu semua cari pasal nak kena penyebab punggung. Tuan-tuan, ini kaedah. So Nabi Yusuf kata, ya sahibai sijni, wahai 2 orang. Ya sahibai, musanna, 2. Wahai 2 orang sahabatku yang duduk sekali dengan aku. A'arbabun mutafarriquna khairun, adakah menyembah Tuhan yang banyak? Arbabun, arbab itu Tuhan. Nabi Yusuf ajak fikir, adakah menyembah arbabun mutafarriqun, Tuhan yang banyak itu, berbilang-bilang itu, khairun, baik, amillah, ataupun engkau menyembah Allah yang al-wahid, Allah itu esa, wahdaniyah, satu, al-qahhar, dia maha memaksa, maha gagah. Mana lebih elok, Tuhan banyak ke Tuhan satu? Nabi Yusuf injek yang tu dulu dalam penjara sebelum dia memulakan menakwilkan mimpi 2 orang panduan yang duduk sebilik dengan dia. Awal-awal dia tarbiyah dulu dengan mengajak 2 orang ini menyembah Al-Wahidul Qahhar, Allah yang wahid, wahdaniyah. Sebab tu wahdaniyah
dia masuk sifat salbiyah. Wujud nafsiyah, 5 lepas wujud salbiyah, 7 lepas tu ma'ani, 7 kemudian ma'nawiyah. Kita panggil sifat 20. Wahdaniyah adalah sifat salbiyah. Salbiyah apa? Menolak. Iaitu wahdaniyah menolak Allah itu 2, 3, 4, 5, 6. Menolak Allah itu berbilang-bilang, maka dipanggil dia sifat salbiyah. Salbiyah makna menolak. Menolak Allah itu berbilang. Allah itu wahid esa. Subhanallah, penyelarasan cantik Allah Ta'ala buat. Musim berganti musim, berganti musim. Belum kita sembang dalam tanah lagi, tu baru ikan, baru burung-burung yang terbang berpindah benua ke benua. Subhanallah, cukup masuk berkawanlah burung tu terbang pergi ke benua yang lain. Allah, jauhnya mereka terbang dengan minyak RM2 10 sen. Hari tu pergi gempak naik sekupang mangkuknya buat-buat. Janganlah gempak macam tu, menggepek sungguh. Maka Allah susun dengan begitu indah. Siapa yang tak nampak alam ni indah, buta pun. Tak nampak penyelarasan alam serasi cantik Allah Ta'ala buat, memang hati dia terkatup habis. Sehingga pada tahun 1998, 24 Julai 1998, di dalam majalah Newsweek, muka depan majalah Newsweek, 24 Julai 1998, cover story, judul depan dia, Science Find God. Barat baru nak meluntut, Sains jumpa Tuhan. Sebelum tu mereka tolak Tuhan. Mereka tak terima. Mereka kata sains dan agama mesti berpisah. Sains Tuhan, dia tak boleh sama. Sehingga padri menghukum bunuh saintis-saintis Eropah. Padri menghukum bunuh Galileo Galilei hanya kerana menyatakan bumi berputar di atas paksinya. Galileo dihukum bunuh, walhal Galileo Galilei, saintis Itali, mengambil teori bumi berputar di atas paksi, melengkapkan satu pusingan 23.9 jam siang dan malam, dan bumi juga berputar mengelilingi matahari, namanya setahun, Januari until Desember. Diambil teori ini daripada siapa? Al-Khawarizmi, saintis Islam. 500 tahun di zaman kegemilangan Abbasiyah yang disebut oleh orang-orang Eropah the Golden Age of Learning. Zaman Abbasiyah itu yang melahirkan saintis-saintis yang hebat, Ibn Sina dan sebagainya, disebut oleh Mat Saleh orang Eropah sebagai zaman keemasan menuntut ilmu, the Golden Age of Learning. Subhanallah, tuan-tuan, hebatnya kita orang Islam. Sampailah wafat mereka, Al-Biruni, Al-Khawarizmi, semua pakar-pakar kimia, pakar-pakar matematik, dia wafat. Lalu saintis Eropah belajar, cuba nak ambil teori. Lalu tampillah Galileo dengan mengatakan bumi berputar di atas paksinya. Teori yang diambilnya daripada Al-Khawarizmi. Setelah wafatnya Al-Khawarizmi 500 tahun. 500 tahun lepas wafat saintis Islam ni, baru saintis Eropah berani. Gereja tangkap, hukum bunuh. Punya gelapnya barat. Tangkap, hukum bunuh. Galileo jadi takut. Akhirnya tampil pula, dia kata bumi statik, tak berputar, ditarik hukuman bunuh. Punya bodoh sampai tahap tu Eropah. Sehinggalah majalah Newsweek 24 Julai 1998, cover story-nya Science Find God. Sains dah jumpa Tuhan. Dia tak boleh lari daripada mengkaji bahawa semuanya dicipta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maha suci Allah, Tuhan sekalian alam. Baik, sambung. Yang mana setiap unit alam ciptaan Allah ini
memerlukan unit yang lain untuk menjamin kewujudan dan kestabilannya. La haula wa la quwwata illa billah. Betapa halusnya ciptaan Allah, tuan-tuan. Kita minum disebut dalam bentuk setiap ciptaan Allah, dia ada unit-unit dia yang Allah cipta. Kita ingat nak cipta unit tu bagi Allah senanglah. Kalau kita fikir dengan mudah. Allah ada apa dia? Kun fayakun dia zat. Tapi nak sebut halusnya yang dikatakan innallaha latifun khabir. Allah ni al-latif, maha halus. Kita dah minum air hari-hari, unik H2O. Kita minum air, kan? Kita minum air, 2 unit, 2 atom hidrogen bergabung dengan 1 atom oksigen. Kita belajar di sekolah, namanya H2O equal to air. Tak boleh oksigen saja, tak boleh hidrogen saja. Hidrogen nampak telan C4, bom hidrogen. Yang akan Tuya beli di 7-Eleven. Lepas tu dia letupkan diri dia sendiri. 2 atom hidrogen campur dengan 1 atom oksigen. Subhanallah. Maka dia jadi air, H2O. 1 atom karbon bergabung dengan 2 atom oksigen, namanya karbon dioksida. 1 atom karbon bergabung dengan 4 karbon monoksida, jadilah karbon monoksida asal rokok dan exhaust kereta. Dia tak boleh alone. Allah Ta'ala cipta dengan jisim, dengan jirim, dengan unit-unit yang hebat. Subhanallah. Itu baru air, belum lagi helium gas ringan, belum lagi kita bahaskan apa yang berlaku di sekeliling kita dalam bentuk chemical reaction yang kita lakukan setiap hari dalam hidup, yang kita tak perasan kadang-kadang. Hatta batang tubuh kita tidakkah terdiri daripada jirim, jisim, unit-unit yang amat halus? Boleh tak kita bayangkan? Subhanallah. Wa huwallazi khalaqa minal ma'i basharan faja'alahu nasaban wa sihra wa kana rabbuka qadira. Surah Al-Furqan ayat 50 lebih. Al-Furqan. Allah kata, dialah Allah khalaqa minal ma', yang cipta manusia minal ma', yang menjadikan minal ma' itu basyaran, menjadikan kamu manusia daripada al-ma', namanya air mani, namanya sperm, yang bergabung dengan telur wanita, namanya ovum. Sperm saja tanpa ovum tak jadi. Sperm mesti bertemu ovum. Maka sperm itu dia sama ada unit dia X atau unit dia Y. Perempuan telurnya ovum. Ovum hanya memiliki X sahaja. Bila mana lelaki menerbitkan X bertemu dengan X, maka anaknya perempuan. Bila mana lelaki mengeluarkan Y bertemu dengan X ovum wanita, namanya anak lelaki. Khunsa aku tak tahu apa X itu, saya tak tahu. Kita cerita had normal. Ada unit tak? Ada. Dengan persenyawaan yang dihalalkan oleh Allah, yang diizin, namanya pernikahan. Maka Allah cerita bagaimana khalaqa minal ma'i basyaran, kami buat manusia daripada mak, air. Ya Allah, air itu pula kata Allah berapa? 5 triliun sperm yang dipancarkan oleh suami. 5 triliun.
Apa nak sebut? 1 bilion 1000 juta. Itu 1 bilion. 1000 bilion 1 trilion. Dia nak pening kan tu? 1 bilion equal to 1000 juta. 1000 bilion equal to 1 trilion. 1000 bilion 1 trilion. Can you imagine 5 trilion sperm? Hanya satu sahaja. Daripada 5 trilion ini, hanya satu saja yang akan berenang mencari ovum telur wanita yang sihat dalam kitaran haidnya. Satu itulah hampa dan aku. Satu itulah. Susah dia berenang. Yang lain akan dikeluarkan, yang lain akan mati. Satu itu. Satu itulah akan jumpa, bergabung. Itulah yang Allah kata amsyajin nabtali dalam surah Al-Insan. Amsyajin makna sperm dan ovum yang telah bersatu. Sperm sudah masuk, dah jumpa dalam ovum, dia masuk. Dia nak mula jadi zygote, embrio dan sebagainya. Allah kata kami buat kamu daripada unit itu. Ya Allah, kami buat kamu, kami jadikan dalam, bila kami buat kamu, kami jadikan dalam bentuk dua benda. Allah Ta'ala sebut, pertama Allah kata khalaqa minal ma'i bashar wa faja'alahu nasaban wa sihra. Kami jadikan pertamanya nasaban, nasab keturunan, nasab. Kedua kami jadikan sihra. Buka dalam Al-Furqan, sihra itu apa? DNA, semenda, hubungan darah. Cek darah, sama anak-anak semua sama. O positif anak, AB lah anak. Kami jadikan sihra satu bentuk hubungan darah dan nasab keturunan. Itu dia Allah. Daripada unit-unit itu baru sperm. Kita tak sembang lagi. Bila dah jadi manusia, semua unit-unit dalam tubuh tolong menolong satu sama lain dalam menjunjung perintah Allah. Bila kita makan, proses pertama yang ambil tindakan unit kecil namanya saliva, air ludah. Saliva, air ludah akan mula dengan enzim dia, mula proses dalam mulut. Sebab itu 40 kali punya, itu the best. Kita 6 ya. Badan 40 lambat. Oh lambat. 14 pun kira jadi lah. Dia 24 dia. 40 tu kira lambat. 6 yang telah tu yang berak tak lepas jadi tu. Muslimin take over pertama main peranan unit kecil nama air ludah. Proses-proses telan tekak bagi lalu masuk dalam perut. Duk diam saja. Tak, hati mula merembaskan apa yang disebut sebagai pankreas mula merembaskan satu cecair namanya iaitulah insulin. Insulin dirembaskan oleh pankreas. Pankreas duduk bawah hati, dia warna hijau. Pankreas ni hijau juga, tak ada biru. Duduk bawah hati pankreas. Dia akan rembah. Dia tengok makanan masuk ya, ayak masuk ya, dia keluar insulin. Dan Allah, tuan-tuan muslimat, Allah buat insulin untuk kita sehari itu, sepanjang kita hidup, sehari dia punya kuantiti Allah dah set. Katalah 5 tiap-tiap hari dia akan keluar 5. Once kita overdose, kita minum banyak benda manis, kita makan banyak benda manis, dia jadi letih. Pankreas penat, dia terpaksa bekerja lebih. Sebab insulin tujuan dia menukar makanan menjadi glukos. Glukos apa? Energi, tenaga. Orang masuk hospital, dehydrate. Orang yang kena ceret-beret, dia masuk hospital. Doktor tak cakap banyak dah. Doktor tanya berapa kali ini? 8 kali, siap muntah. Doktor akan gantung air tu, drip. Tu bukan air bateri. Dengan air bateri menyala mentol dia. Itu air glukosa. Injek, cari, lalu dia tembak sini lah, cari dia punya ubat. Duduk 5 hari tak makan pun tak apa. Energi.
We has been energized dengan botol itu. Habis bayar je lah bil, taklah mahal sikit je. Itu dia panggil air glukos. Insulin keluar untuk menukar makanan, gula, teh tarik, Milo tarik, apa jenis hayat gas semua masuk dalam darah. Insulin akan tukar menjadi glukos apabila terlampau banyak gula. Insulin letih, pankreas letih, jawab dia insulin tak cukup, maka gula yang berlebihan dipanggil kencing manis. Maka gula yang berlebihan ini dia duduk dalam darah. Selalunya dia akan dibuang dalam urin, tapi dia kerap dalam darah. Maka sebab itu sekarang doktor-doktor kalau cek kencing manis, dia ambil darah, dia tak ambil air kencing dah. Dia duduk dalam darah. Dia cek reading 13 50 kolu dah 20 berapa gula 15 mata mula rabun tak nampak, pergi rokok laju. Mata mula tak nampak, dia makan mata katarak. Semua Allah buat unik-unik. Hati menerbitkan asid amino. Hati mengeluarkan asid amino untuk proses pembakaran makanan, menyerap protein dan sebagainya. Semua itu ada fungsi dalam tubuh. Kita tahu telannya seolah tidak. Mana kita tahu apa? Dalam tu berlaku. Perut, usus kecil akan kompres. Usus besar najis. Usus kecil kompres. Kompres makanan selama 4 jam. Pump in, kompres, kontrak, kompres, kontrak, kembang kempih, ambil makanan, proses, maka diserap oleh darah. Mana vitamin, darah ambil. Mana yang tak vitamin jadi waste, buang untuk barang buang, akan diambil oleh usus besar. Maka darah ini akan lalu untuk ditapis, untuk dibersihkan. Siapa yang bersih buah pinggang? Yang bersih buah pinggang. Ya ilaha illallah. Buah pinggang besar mana? Besar kacang. Besar lagi lighter sokok. Besar kacang ya. Tentang boleh bayang tak Allah cipta buah pinggang besar kacang, tapi dia punya fungsi sampai mesin hemodialisis punya banyak sekarang. Darah mesti melalui proses cuci. Darah beracun, darah ada toksik, makan macam-macam. Habis makan kena twistis pula. Twistis kuat dia punya sodium glutamate, garam dia tinggi. Sekali-sekala kalau tak apalah, ini hari-hari. Tu telan masuk dalam darah. Perut kira kompres ya, apa masuk pun dia kompres. Han makan ganja pun dia kompres. Dia kerja itu lah. Han telan daun ganja pun dia kompres. Sebab fungsi dia Allah suruh han kena pam, kena hadamkan, digest makanan. Allah, darah ambil vitamin. Sebelum tu kena proses dulu darah. Darah tiap-tiap hari diproses, setiap detik waktu melalui ginjal. Nama dia buah pinggang, itulah ginjal. Rosak buah pinggang, terpaksalah ke klinik, terpaksa ke hospital swasta, bayarlah. Duduklah daripada pagi sampai ke petang, namanya hemodialisis, mencuci darah. Kesian tuan-tuan. Sebab tu jaga pemakanan. Saya kawan saya doktor ramai, saya tanya, nak minum teh tarik boleh? Doktor kata boleh, syarat dia sekali sehari. Boleh. Sama ada ambil pagi atau ambil malam, tapi sekali mesti, sekali sehari teh tarik, minumlah. Ni sampai kedai tarik kursi ya, teh tarik. Sehari 7 kali teh tarik, jawab dia kena tarik pergi hospital. Kidney failure, Ustaz Azizan, awak kidney failure, darah ada toksin, dan kidney failure dia nak cuci macam mana? Darah beracun jawab dia. Habis, sampai bau habis. Tuan-tuan, nak sebut semua ini unik-unik yang Allah cipta. Betapa hebatnya buah pinggang. Cuba kalau ada satu tengok, Allah Ta'ala buat sepasang buah pinggang. Orang yang failure buah pinggang, okey, fair enough, dia ada duit, dia pergi mana? Guangzhou, dia operate di China. Satu kes berlaku di Kedah. Seorang perempuan failure buah pinggang dia sebelah, muka dia bengkak. Kita nak tahu buah pinggang failure, awal trace paling mudah, muka tuan-tuan bengkak.
tak pasal-pasal. Bawah mata bengkak, tak pasal-pasal. Tu buah pinggang nak mula failure, berhenti cepat sokok. Berhenti cepat. Dia mula failure asap tu pun tiba-tiba agak belah tu. Tuan-tuan, dia failure, dia ada duit, dia pergi Guangzhou, China. Dia berjaya dalam pembedahan. Dia dapat buah pinggang ni daripada seorang yang dah meninggal dunia di China, masukkan dalam badan. Okey, sukses, operation sukses. Dia balik Malaysia, sebulan aja tumbuh bulu kat muka dia. Terjadah faham perempuan muka berbulu, jadi urko lah. Jenuh cukup. Sebab takkan sama. Allah buat untuk kita. Hang nama Muhammad ni buah pinggang, hang nama Rahman ni buah pinggang, ambil orang lain punya, ya hang boleh hidup. Dia tumbuh bulu muka tak pula Allah. Alang kabut tak, dia tak tahulah apa jadi lepas kat dia. Perempuan di Sungai Tani Kisah. Nak sebut takkan sama, hormon akan berubah. Allah cipta cukup cantik, so jaga elok-elok setiap organ dalam tubuh. Especially bila kita minum Zam-Zam, kan Rasulullah pesan minum Zam-Zam dengan niat. Bila kita minum Zam-Zam niat, ya Allah, sihatkanlah organ dalamanku ya Allah. Niat yang tu. Zam-Zam tu akan lalu paru-paru hati, insya-Allah biiznillah. Ditapih pula oleh kidney ginjal kita, subhanallah. Maka mana-mana yang tak berguna, kalau dia kecil namanya urin, mana-mana yang tu yang besar namanya air besar, namanya toilet dan sebagainya. Semua ini Allah Ta'ala cipta. 3 hari tak pergi toilet, jadi racun pula. Semua nak kena. Tu yang dipanggil makanan seimbang, apa macam-macam benda-benda ni lah. Sebab ia membabitkan unit-unit yang Allah Ta'ala cipta bagi tubuh kita. Bayangkan tuan-tuan, kita sedut oksigen, kita tarik keluar karbon dioksida. Cuba bayang oksigen masuk melalui penapis, namanya bulu hidung. Tu ya. Cuba kalau Allah tak buat bulu hidung, lega gitu. Ada bulu hidung dia tapis, nama dia tai hidung. Bayang pula nikmat korek tai hidung. Iya. Tak nampak dah Pak Menteri meleleh yang dia. Tai hidung tu apa dia? Lebihan, iaitulah yang tersangkut bila kita menyentuh udara. Bukan hidung tu terberak, nama tai hidung. Macam cari sampai kata sampai di Bali ni orang, malam-malam pun buka kiram. Overtime bunyi pun. Melayu ni pula, dari korek hidung kan dah dibuang, digentel-gentel pula. Dia jadi habit tak, ketahuan dia syok. Subhanallah. Dengan tai hidung tu pun kita nampak keagungan Allah. Menapis oksigen itu masuk dalam paru-paru, diambil oleh darah yang ada dalam paru-paru, ambil oksigen tu bawa, pusing melalui ginjal sampai otak. Sebab itu 5 second, 10 second, 5 saat, 10 saat darah tak sampai ke otak, kita akan koma. Dengan maksud oksigen tak masuklah, darah tak masuk, dia duduk. Kemudian ditolak keluar, nama dia karbon dioksida. Karbon dioksida siapa ambil? Pokok. Pokok pula sedut. Dia kata terima kasih bang, dia sedut pula. Pokok sedut karbon dioksida, pokok bawa keluar oksigen. Kita ambil oksigen, keluar CO2. Pokok ambil CO2, keluarkan oksigen. Each other, helping each other. Baik itu Islam larang tebang pokok tak pasai-pasai, sebab dia membantu menyegarkan alam dengan pengeluaran oksigen. Yang tu kita kena masuk kursus kaji bumi, baru kita tahu kaedah-kaedah nilaian dan sebagainya. Subhanallah.
Ambil faham, Allah buat makhluk dengan unit-unit yang hebat. Bumi ada unit tak? Ada. Tektoniknya, lapisan dalamnya, teras buminya, kerak buminya. Langit ada unit. Ada langit 1, langit 2, langit 3, FE, D1, D2. Kalau belajar engineering, jumpa pula lapisan FE, D1, D2. Kalau belah malam, lapisan mana hilang. Kalau transmission belah malam tak berapa nak clear, belah siang clear. Kenapa? Semua tu ada hubung kait dengan unit-unit di langit. Allahu Akbar walillahil hamd. Binatang kesemuanya, air, pokok, semuanya dengan unit-unit, jirim-jirim, jisim-jisim yang Allah cipta. Maka menolaklah Allah itu berjirim, Allah itu berjisim, Allah itu mengambil ruang, Allah itu mengambil tempat. Karena ruang tempat adalah milik makhluk, jisim jirim adalah milik makhluk. Allah itu Zat yang maha zat, yang tak mampu dibayang dengan akal. Cukuplah Nabi kata, tafakkaru fi khalqillah, fikirlah apa yang Allah cipta, kata Nabi. Jangan fikir Allah, fatuhliku, nanti kamu binasa. Tak boleh fikir Allah. Macam mana kita nak fikir Allah? Sedangkan roh yang Allah cipta pun kita tak tahu roh tu rupa macam mana. Tak tahu. Kadang kita terbayang Saizan dah habis, roh dia duduk tang mana tu, jumpa roh Ustaz Fadil. Bapak kita dah fikir Allah, dia duduk tang mana tu, sembah lagu mana. Kita kadang datang benda tak boleh fikir. Dia sebelah depan Ustaz Fadil, sini Saizan. Masuk-masuk, Umar lah, gamak je lah. Wallahu'alam, kita pun tak tahu alam tu, kita tak masuk lagi. Wa'alam makna kan. Gamak lah dia berkurang doa, mana kita nak tahu tu roh tu sama ada sijin atau illiyin. Tapi adalah tempat dia. Roh bertemu tak roh? Jumpa. Roh bertemu roh. Ada hadis, dia berjumpa alam dia. Sembang lah bawa Allah alam. Tak tahulah kitanya. Kita pun tak masuk lagi. Pakai masuk insyaAllah sampai masa jalan ha? Mati benda obvious biasa. Yang penting ialah persediaan. Nak jumpa, itu paling penting. Mati benda biasa. Nangis, Nabi pun menangis, sedih. Nabi pun menangis, sedih. Saya tak sanggup doa lama, ujung kepala dia malam. Kami sampai pukul 10 malam, Tunku Bendahara baru sampai. Tunku Bendahara balik. Saya masuk, doa ujung kepala, tengok dia Allah. Tak sanggup nak doa panjang, sedih. Sedih, tuan terbayang usrah dengan dia, mesyuarat dengan dia, ceramah. Saya banyak kali ceramah dengan dia. Banding dengan Ustaz Fadil, saya banyak ceramah dengan Ustaz Izzat. Ustaz Fadil sibuk ke KL, luar negeri, apa semua. Terbayang tu, dia main semua tu. Ayat mata nak gugur, tak tahan. Tengok, BP pun tinggi 40, blood pressure tinggi 40. Allah, tak jumpa dah kita. Hati tu tahu dah pengalaman kita. Macam mana mati sampai masa jalan. Tuan-tuan, yang penting ialah kita mati tu macam mana. Nabi bersabda, siapa mati 40 orang tak syirik semayang mayat dia, 40 orang yang tidak mensyirikkan Allah, solat jenazah dia, barzah beres, akhirat beres. Ribu, bukan 40,000. Cukup kaki ngagung-agung tu. Allahu Rabbi, tuan-tuan. Tu yang kita nak. Mati waktu kita hidup, orang syok kat kita. Waktu kita mati, orang ingat kita, orang kenang kita, orang rindu kita. Allah, ni waktu hidup orang menyampah. Orang kata bila orang nak mati, bila mati orang gantung pisang. Kita mati orang gantung pisang, ahli A lah. Na'udzubillah, harap-harap kita tak jadi macam tu. Na'udzubillah. Sebab itulah hari kita nak mati, hari orang semayang, itulah penentu kita, tuan-tuan. Oi, Allah, ya Allah, takut kita akan lalu semua benda itu. Masa saja yang akan menentukan. Maka mati itu benda biasa. Nabi pun menangis. Anak dia Ibrahim meninggal, anak dia Abdullah meninggal. Nabi menangis. Nabi menangis. Apa kata Nabi tak nangis? Nangis dia, sifat manusia. Cuma itulah benda yang terpaksa kita lalu. Dan yang hidup, life must goes on. Perjuangan mesti diteruskan. Sungai Limau wajib dipertahankan.
InsyaAllah. Kita tak tahu siapa calon, takat mesyuarat belum lagi di peringkat persalian. Khabarnya ada muka baru yang akan dicalonkan. Wallahu a'lam. Khabar-khabar angin itulah muka baru. Saya pun tak tahu siapa. Tunggu nanti arahan. Baik, sambung. Satu unit dari kejadian alam ini tidak mungkin wujud dalam keadaan yang stabil tanpa kewujudan unit yang lain. Subhanallah. Contoh H2O air. Kalau O saja nak cipta air, dia tak stabil. Allah dah set dah, mesti 2 atom hidrogen, 1 atom oksigen. Allah maha bijaksana, dah set lagu tu. Hang cuba nak buat air dengan oksigen saja, dia tak jadi. Dia tak akan jadi. Dia mesti dengan 2 unit itu. Itu maksud dia. Manusia mesti ada sperm. Ovum saja tak jadi. Tak ada sperm, ovum, dia akan keluar jadi kitaran darah dia. Allahu Rabbi. Itu kata ulama. Air mani lelaki jatuh di tanah, ayam tak patut, itik tak sudu. Hina dia kita. Tapi bila duduk dalam rahim qararin makin, dalam rahim perempuan dia duduk. Jadi manusia yang akhirnya Allah kata wa nasiya khalqah, dia lupa ciptaan dia, dia jadi gangster pula bila dia besar. Na'udzubillah. Itu perangai manusia. Na'udzubillah. Maka setiap unit helping each other, mesti tolong menolong unit jisim yang Allah cipta untuk berkhidmat untuk makhluk, terutamanya kita manusia. Kewujudan alam yang seindah dan sekemas ini tidak akan terjamin keselamatan dan kesejahteraannya tanpa takbir dari Allah yang maha berkuasa. Dalam hubungan ini Allah berfirman, "Lau kana fihima alihatun illallahu lafasadata fasubhanallahi rabbil arsy amma yasifun." Allah ambil dalam surah Al-Anbiya. Mudah cerita. Alam yang Allah cipta, kalau tak adalah pengawal pentadbir dia yang maha bijaksana, wal lingkup alam. Baik, itulah antara ayat yang Nabi kata salah satu-satunya ayat dalam Quran yang bila diturunkan oleh Jibril, ayat itu diiring pula oleh ribuan malaikat. Iaitulah 255 Al-Baqarah, ayatul kursi. Ayat kursi turun bukan kata Jibril dia bawa, selalu Jibril dia yang bawa. Tapi ayat kursi turun, ribu malaikat tolong impit sama Jibril buat turun sekali. Ayatul kursi. Apa hebatnya? La ta'khudhuhu sinatun wala naum, tu pangkalnya. Wal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinah wala naum. Itulah dia dalil alam ni tak terusik, alam ni tidak hancur. Matahari elok, wasyamsu tajri li mustaqarrin laha wal qamara qaddarnahu manazil hatta 'ada kal 'urjunil qadim. Semuanya tersusun elok. Wan najmi idza hawa, bintang bila dia terbenam. Kenapa? Kerana zat yang maha zat itu, selain huwa, dia al-hayyu, maha hidup. Maha tu kena ada. Itu Mahathir pun datang. Saya dimaklumkan dia menangis waktu talqin. Mudah-mudahanlah waktu talqin tu dia menangis. Ada 4 hal untuk dia. Kita nahi dia. Kita bukan, kita risau juga sebab putus takbir. Tengok mukhlif main takbir, tak todek pun main, tak pergi pok-pok ni, hancur kan? Sudah. Geng-geng pemuda pun kira orang. Hari mati pun dia pada mengemuk. Tengok dia berkul, lega. Khabarnya dia menangis waktu talqin dibacakan. Sebab ialah dia dengan Ustaz Izan, dia kancing lah, baik. Tu
Itu je lah ceritanya. Saya Izan pernah pergi rumah dia di Putrajaya, bincang-bincang bak Kedah. Aku mana nak takbir Kedah. Ada Ustaz Izan jumpa, kata ada. Ambil pandangan. Dia baik dengan Ustaz Izan tu. Agama atas relation, friendship lah agama. Mudah-mudahan nangis dengan talqin apa semua. Baik, ceritanya Allah ni dia maha hidup. Wah, Al-Hayy. Dia tak, kita boleh kata Allah hidup, tak boleh. Kita kena kata maha hidup. Maha tu kenal. So Allah ni maha hidup. Bila maha hidup apa? Orang hidup apa sifat orang hidup? Melihat, mendengar, bercakap. Itu orang hidup. Baik, Allah tu mendengar, bercakap, maha melihat. Baik, dia juga Al-Qayyum, qiyamuhu ta'ala binafsi. Dan yang paling hebat ialah dia ta'khuzuhu, dia tidak mengambil dua benda. Tak ada pada Allah. Pertama, sinah, mengantuk. Itu dalil alam ni terkawal biiznillah. Allah jaga sebab dia tak mengantuk. Nabi Musa satu hari Bani Israel tanya dia, Allah tu tidur lah. Nabi Musa mengadu ke Allah. Allah Ta'ala kata lah, ambil lah, pegang lah. Ikut riwayat bawa 3 biji telur, pegang. Berdiri lama. Nabi Musa buat lama dia letih, jatuh, pecah telur. Allah kata Musa, kalau aku mengantuk, hancur alam habis. Bintang berlanggar, matahari tak terbit, tang mana cubit-cubit belakangmu. Selangkah pun, esok kok keras terus. Tengok matahari terbit belah kanan. Sudah kiamat dah mahal. Maha kata tu tak berhenti orang lah. Dah barusan. Pasal tengok matahari terbit, selalu duduk belakang, terbit belah kanan. Sudah terbit sekaki dia pergi lari belah tu. Hancur. Dah. Dia tidak mengambil sinah mengantuk. Allah tak mengantuk. Jangan sifat orang mengantuk. Entah mengantuk dalam kuliah. Diam. Lagi pula. Itu tak pokok tu. Dia bagi pokok segak. Mengantuk, Allah tak ambil mengantuk. Walau tahu dia tak tidur. Jangan orang tak tidur, susah tidur malam jangan. Pemin. Buku habis baca lah, tengok 3 suku tak lenoi. Lempak pula, garu pula, tiba apa pula. On TV, tengok tak apa-apa cerita, tutup pula. Temenung pula, pukul 4 dah. Allah. Kelang kabut bila kita tak boleh tidur. Allah, dia tak tidur, dia tak macam makhluk. Sebab tidur tu sifat makhluk, bukan sifat zat. Maka disebabkan dia tak mengantuk, dia tak tidur, alam ni ya Allah tuan-tuan, tengok rapi Allah Ta'ala jaga. Sampai kita boleh tahu, kita boleh buat prediction, kita boleh buat satu bentuk anggapan mustakbal ke depan. Sampai kita boleh tulis waktu solat sekian sampai Ramadan tahun depan, pukul berapa buka puasa matahari terbenam. Pasal apa? Sebab alam ini rapi dijaga oleh zat yang maha zat. Itu simple. Sampai saintis boleh kira sekian tarikh gerhana bulan, sekian tarikh gerhana matahari, sekian tarikh komet Halley, meteor akan lalu. Meteor lalu, warna merah. Orang Melayu kata jangan tunjuk, nanti kudung jari. Mangkuk punya Melayu. nak tunggu komet tu lalu mau 100 tahun pula, tak boleh tunjuk. Kalau orang putih, make your wish. Orang putih lalu ya komet, make your wish. Make your wish lah. I think I want to smoke tomorrow. Make your wish lah. Apa you punya wish, you punya harapan, kejadian apa tak ada kena-kena dengan wish. Tai bintang itu lalu. Allah Ta'ala suruh dia lalu tu ya. Kebesaran dia rajaman li syayatin. Dia rejam syaitan. Kita panggil tek bintang. Allah Ta'ala sebut syihab sebagai satu cahaya, obor yang menembak bintang, menembak syaitan.
Tu dia. Saintis boleh kira komet itu, komet ini, boleh tengok teropong. La ilaha illallah. Gerhana bulan, gerhana matahari. Disuruh kita solat-solat. Kenapa? Menghargai Allah yang Maha Agung. Bulan, matahari, bumi berputar. Kita panggil keluarga ni, Bima Sakti ni, Milky Way, kata orang putih. Matahari sebagai ketua keluarga matahari itu jadi ketua. Lain semua berputar mengikut tawaf. Semua bertawaf, tuan-tuan. Subhanallah. Planet Jupiter, Mars, Mars, Saturn, semuanya bertawaf mengikut macam kita tawaf, berpusing. Dan keluarganya, ketuanya ialah matahari. Dia ibunya. Maka berpusing. Terutama yang tak belaga. Satu pusingan bumi 365 hari. One revolution. Bumi pusing matahari satu pusingan, dia panggil setahun. 365 hari, 1 Januari sampai 31 Disember. Planet nama Pluto. Pluto the outer one, yang paling jauh daripada matahari, namanya Pluto. Pluto melengkapkan satu pusingan. Dia pusing matahari 275 tahun. Entah fikir besar mana lah yang nak samsing saya nak sewa. Besar mana lah fikir saya. Bumi besar mana? Pluto ambil masa 275 tahun hanya untuk satu pusingan dia pusing matahari. Luas mana alam Allah yang kamu nak samsing lawan Quran? Nak banding kita di bumi, tak hidung pun tak nak. Tu pun silang kaki. So yang paling hampir dengan matahari, Yutarik. Yutarik ambil masa 23 hari. Dia paling dekat. Yutarik paling dekat. Pluto paling jauh. Allahu Akbar. Mereka semua tidak berlaga. Mereka disusun oleh Allah. Sebab Allah itu la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Dia tak mengantuk, dia tak tidur. Allah dia jaga alam sampai bila-bila. Ya ilaha illallah, Maha suci Allah. Maha suci Allah, tuan-tuan. Hebat dan agungnya Allah. Sampai masa gerhana bulan, Allah mengarahkan bulan masuk dalam penumbra. Penumbra ialah bayangan bumi. Bila bumi berputar, yang kena matahari itu siang, yang tidak kena itu malam, dipanggil penumbra. Allah suruh bulan masuk dalam penumbra. Bulan akhirnya jadi gelap, maka dipanggil gerhana bulan. Allah suruh bulan one line, parallel, ekbar matahari, bulan dan bumi. Bulan duduk tengah-tengah, blok cahaya matahari, bumi jadi gelap, namanya gerhana matahari. Sembahyang sunat. Agungnya Allah, manusia tak boleh buat. Allah Maha Suci, Maha Agung dia. Dia letak situ, kita kira-kira kita boleh teropong. Jadi sungguh. Kenapa? Kerana Allah Latif, Maha halus menjaga makhluknya. Satu pun tak tergelincir. Disebut sekiranya matahari yang ada ini 1 inci ke depan dalam posisi dia, seluruh makhluk di bumi terbakar hangus. Disebut 1 inci matahari ke belakang daripada posisi dia, berkulah penduduk bumi. Maha suci Allah kasih dekat kita. Dia bagi matahari, dia buat dekat bumi itu satu kawalan daripada UV, ultraviolet matahari, iaitulah lapisan ozon, ozon layer. Ozon layer berada 25 km atas paras bumi. 25 km ke atas bumi ialah ozon layer, lapisan ozon. Apa tujuan? Supaya cahaya matahari tidak straight kena kulit kita. Kalau straight kena jadi barah. Dia ada ultraviolet dia. So Allah sayang penduduk bumi, Allah buat apa yang dipanggil ozon layer. Maka ozon layer itu tapik cahaya matahari, kena kat kita, dia jadi vitamin D dengan ditapik. Tapi sekarang sudah tidak terjamin lagi, kerana ozon layer getting thicker, semakin thinner, semakin nipis, semakin nipis, semakin nipis.
Disebabkan pertama, asap-asap kilang yang dilepaskan oleh kilang-kilang yang tidak bertanggungjawab. Kedua, asap-asap rokok. Nampaklah punca dia. Sebab itu datanglah persidangan hijau, green lah, itulah macam-macam. Persidangan hijau dunia macam-macam untuk mengawal, tak terkawal dah. Manusia rakus, industri sana, industri sini, akhirnya asap tidak ditapik, ozon layer semakin nipis, matahari tembak terus ke kulit. Sebab itu sekarang di Amerika banyak kena barah kulit jadi barah. Na'udzubillahi min zalik. Lalu Allah sebut dalam surah Al-Anbiya, "Lau kana fihim alihatun illallah la fasadata." Kalaulah ada di langit dan di bumi Tuhan selain aku, la fasadata, langit bumi hancur lebur. Nanti yang kita pernah sebut, kalau bulan puasa ada langit matahari, ada langit gunung ganang. Langit matahari tengah-tengah Ramadan dia tak nak terbenam, dia punya Tuhan. Tuhan matahari habaq dekat Tuhan bulan, kata aku nak rehat setengah hari ni. Pagi matahari ni jangan terbenam. Tak kemampu waktu tu 15 Ramadan tak? 15 Ramadan Tuhan matahari habaq kat matahari, han duduk tali. Pukul 10 dia duduk situ, pukul 3 petang dia duduk situ, pukul 5 petang situ, pukul 7 dia berganjak 2-3 kaki aja berhenti. Jam dah 7.20 maghrib, tengok kalender 7.35. Puasa itu ialah menahan diri daripada melakukan perkara membatalkan puasa. Bermula terbit fajar hingga terbenam matahari. Sekarang matahari tak terbenam, puasa apa ni? Maka telefonlah mufti. Mufti kata makan je lah. Dah mufti pun pening apa? Nak buat apa dah? Matahari tak terbenam sebab Tuhan matahari nak mogok seminggu. Dia duduk situ. Tuhan bulan jawab, mana ciwi? Tuhan bulan main ciaci. Lingkup Allah kata la fasadata. Langit bumi hancur. Bila nak pasang surut air laut, pasang penuh, bulan penuh, air laut pasang penuh. Graviti bulan waktu tu kuat, waktu dia tarik air laut. Kalau kita belajar fizik, bagaimana bila bulan penuh, graviti dia agak kuat. Bulan ada graviti walaupun tak banyak, dia tarik tu air laut melimpah. Bila bulan penuh, kalau di Kuala Kedah, dia ada certain stage. Awal bulan penuh, tengah bulan tengah, dia akan jadi air laut melimpah. Kenapa? Sebab graviti dia jadi kuat kerana bulan penuh. Itu kadang berlaku. Saya pergi Langkawi, JT Kuala Kedah, air melimpah dah jalan. Itu dia ada certain time dia, graviti dia kuat, dia tarik air laut. Subhanallah, Maha Suci Allah. Siapa susun? Allah, Zat yang Maha Zat. Itulah tajuk pertama pada malam ini, menggunakan buku yang baru dengan harga minyak yang baru. So, kita sambung bulan depan. So, buku ni lah, buku hijau saya ni boleh berehat lah. Buku ni lah kita akan pakai nanti sampailah kita mati jumpa Allah, InsyaAllah. So, kita sambung bulan depan perkara yang kedua. Kesimpulan pada malam ini ialah Allah Subhanahu wa ta'ala, Zat yang Maha Zat, mencipta alam ini dengan keindahan, keserapian, penyelarasan yang tidak boleh dipikir dengan akal. Dan Allah menciptakan makhluk berjuzuk-juzuk, berunit-unit. Dan Allah tidak tidur, tidak mengantuk. Itulah dia alam yang kita lihat terjaga elok dengan izin Allah, kerana dia tak ada sifat mengantuk dan tidur. Mengantuk dan tidur ni hanya bagi makhluk lemah. Allahu Akbar, walillahil hamd. Kepada Allah kita panjatkan segala kesyukuran atas segala nikmat. InsyaAllah jumpa bulan hadapan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. صلاة وسلاما على رسول الله
وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمنافقين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. وصلى الله على رسول الله وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت ونستغفرك ونتوب إليك والله تعالى